Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izwani bin Kasim daripada College Mutisik. Kepada penganjur yang dihormati, kepada para reviewer dan rakan-rakan pembentang sekalian. InsyaAllah saya akan membentangkan satu tajuk berkaitan kajian saya, iaitu zakat mangsa bencana, suatu tinjauan menerusi asnaf al-gharimin, iaitu orang yang menanggung beban hutang. Tafsir kajian. Kajian ilmiah ini dilakukan adalah untuk meninjau hukum mengagihkan wang zakat kepada mangsa bencana melalui asnaf al-gharimin atau orang yang menanggung beban hutang. Kaedah kajian yang digunakan ialah secara kualitatif. Data dikumpul melalui metod dokumentasi. Pada masa yang sama, analisis kandungan berdasarkan data primer dan sekunder dilakukan bagi mengenal pasti nas-nas syarak iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi dan pandangan sarjana Islam tentang zakat mangsa bencana dari konteks asnaf al-gharimin. Kajian ini juga melihat jenis agihan zakat yang diberikan oleh negeri-negeri di Malaysia di bawah asnaf tersebut. Berdasarkan penelitian penyelidik, bantuan yang diberikan oleh pusat zakat di Malaysia kepada mangsa bencana kebanyakannya melalui asnaf al-gharimin. Kebanyakannya melalui asnaf fakir dan miskin fi sabilillah di bawah aktiviti dakwah dan kemasyarakatan dan sebahagiannya melalui asnaf al-gharimin. Bantuan zakat kepada mangsa wabak COVID-19 yang terjejas juga disediakan oleh pusat zakat. Melalui kajian ini, umat Islam akan dapat menilai asas-asas yang digunakan oleh para sarjana di dalam berijtihad bagi membolehkan zakat asnaf al-gharimin diagihkan kepada mangsa bencana sekaligus meluaskan bantuan yang boleh diperolehi umat Islam yang ditimpa bencana dan wabak. Penyelidik juga mencadangkan beberapa kategori penerima yang boleh dimasukkan di bawah asnaf ini beserta cadangan bantuan yang boleh diberikan kepada mangsa bencana. Pendahuluan, definisi tajuk. Mangsa bermaksud orang atau barang yang menjadi korban sesuatu kemalangan dan lain-lain. Bencana ialah suatu kejadian yang menyebabkan gangguan kepada aktiviti masyarakat dan urusan negara, melibatkan kehilangan nyawa, kerosakan harta benda, kerugian ekonomi dan kemusnahan alam sekitar. Al-gharimun ialah kata jamak berasal dari kalimah Arab gharim yang bermaksud seseorang yang sukar membayar ketika berhutang. Golongan ini termasuk dalam 8 asnaf yang layak mendapat zakat. Fokus kepada tajuk ini ialah berkaitan tentang zakat mangsa bencana, iaitu satu tinjauan menerusi asnaf al-gharimin ataupun asnaf orang yang menanggung beban hutang. Kajian lepas dan sorotan karya. Beberapa kajian telah dijalankan berkaitan dengan asnaf al-gharimin dan juga mangsa bencana, antaranya yang dijalankan oleh Mahdi Muhammad, Engku Ahmad Tajuddin, Syahira Salwa pada tahun 2014. Begitu juga oleh Sharifah Muhammad Ahmad Yusof dan Raziah Ahmad Tahir pada 2015. Seterusnya Zulekha Muhammad Hanafiah, Nur Aliyah Muhammad Sukri dan Harun Nizam Wahid 2017. Ketiga kajian sebelum ini memfokuskan kepada zakat al-gharimin daripada pelbagai aspek. Manakala Siti Fariza, MF, Azman AR, Salim Ahmad, Harun Nizam Wahid 2016 memfokuskan kajian mereka kepada kedudukan mangsa beja sebagai penerima zakat. Metodologi kajian. Kajian dijalankan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder daripada pelbagai jurnal, buku dan maklumat daripada pelbagai laman web, khususnya laman web Majlis Agama Islam Negeri dan Pusat Zakat Negeri di Malaysia. Kajian ini merupakan kajian berbentuk kualitatif. Metod pengumpulan data dilakukan secara dokumentasi. Dokumentasi ialah proses pengumpulan data dengan cara merekod dan bercatat data-data yang sudah sedia ada. Melalui metod dokumentasi, penulis mencatat dalil-dalil, hukum-hukum dan maklumat lain berkaitan isu yang dibincangkan. Ketika pengumpulan data, penulis juga menganalisis kandungan dokumen-dokumen tersebut untuk mengenal pasti takrif asnaf al-gharimin, syarat-syarat dan bentuk agihan asnaf ini bagi negeri-negeri di Malaysia. Melalui kajian dalil dan pandangan sarjana pula, penelitian dibuat bagi mengkaji kedudukan mangsa bencana sebagai penerima zakat, khususnya dilihat dari konteks asnaf al-gharimin. Perbincangan. Kedudukan mangsa bencana sebagai penerima zakat. Dalil daripada ayat Al-Quran daripada surah Taubah ayat ke-60, Allah berfirman, sesungguhnya sedekah-sedekah iaitu zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan miskin dan amil yang mengurusnya dan orang-orang mu'allaf yang dijinakkan hatinya dan untuk orang-orang dan hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya dan orang-orang yang berhutang.
dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah dan orang-orang musafir yang keputusan dalam perjalanan. Ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang datang daripada Allah. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di samping itu, penyelidik juga melihat kepada beberapa hadis, antaranya hadis Qabisah bin Mukhariq Al-Hilali, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam Muslim, dan hadis Abdul Rahman bin Abu Bakar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Berdasarkan kajian-kajian dalil yang penulis sebutkan sebelum ini, maka terdapat beberapa golongan penghutang yang disebutkan secara langsung di dalam hadis seperti berikut. Yang pertama seseorang yang menanggung beban akibat hutangnya. Yang kedua, peniaga yang kerugian perniagaan menyebabkan dia terpaksa menanggung hutang. Yang ketiga, orang yang terkena bencana kebakaran, kecurian atau kehilangan sehingga terpaksa berhutang. Menerusi pandangan sarjana seperti Imam Mujahid rahimahullah, Imam As-San'ani dan juga Dr. Yusuf Al-Qaradawi, maka penyelidik dapat menyimpulkan bahawa orang-orang yang ditimpa bencana sehingga harta bendanya binasa lalu mereka terpaksa berhutang untuk meneruskan kehidupan termasuk dalam asnaf al-gharimin. Jadi ada beberapa kriteria yang dimasukkan oleh para sarjana, antaranya orang yang dihanyutkan oleh banjir, hartanya dihanyutkan oleh banjir sehingga terpaksa berhutang, yang terkena salji, tenggelam dan seumpamanya. Seterusnya, mari kita lihat jenis agihan asnaf al-gharimin mengikut negeri di Malaysia. Berdasarkan negeri yang berada di dalam slide ini, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak dan Selangor, pelbagai bantuan zakat diberikan kepada asnaf al-gharimin. Namun, tidak ada negeri di dalam slide ini yang memberikan bantuan zakat mangsa bencana di bawah asnaf al-gharimin. Bagi wilayah Persekutuan Negeri Sembilan, Melaka dan Johor, bantuan turut juga diberikan kepada asnaf al-gharimin. Namun, hanya Negeri Sembilan dan juga Melaka meletakkan mangsa bencana alam di bawah asnaf al-gharimin. Bagi negeri Pahang, Terengganu, Kelantan, Sabah dan Sarawak, walaupun banyak bantuan zakat diberikan kepada asnaf al-gharimin, hanya negeri Sabah saja yang meletakkan bantuan bencana alam di bawah asnaf ini. Lain-lain negeri tidak memasukkan bantuan bencana alam di bawah asnaf al-gharimin. Seterusnya, jenis skim bantuan bencana dan wabak negeri di Malaysia. Walaupun negeri-negeri di Malaysia tidak memasukkan mangsa bencana di bawah asnaf al-gharimin, itu tidak bermaksud bahawa negeri-negeri di Malaysia tidak memberikan zakat ataupun tidak memberikan zakat kepada mangsa bencana. Ini dibuktikan melalui kajian penyelidik, kajian saya bahawa setiap negeri memiliki bantuan ataupun skim kepada orang-orang yang terkena bencana, contohnya seperti banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Termasuklah yang terkini ialah bantuan terhadap ataupun bantuan bagi menghadapi wabak COVID-19. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat bahawa setiap negeri memiliki skim bantuan bencana dan wabak masing-masing yang diberikan mengikut kriteria ataupun mengikut jenis-jenis yang ditentukan oleh Majlis Agama Islam Negeri dan juga Pusat Zakat Negeri masing-masing. Berdasarkan dua jadual di atas, setiap negeri Malaysia mempunyai skim bantuan khusus untuk asnaf al-gharimin kecuali Perlis. Namun hanya Negeri Sembilan, Melaka dan Sabah sahaja yang mempunyai peruntukan khusus untuk mangsa yang ditimpa bencana di bawah asnaf ini. Bantuan asnaf al-gharimin diberikan oleh majoriti Majlis Agama Islam Negeri, iaitu bantuan melunaskan hutang bagi memenuhi keperluan asas. Namun ada kalangan mereka yang meluaskan bantuan dalam bentuk pengurusan jenazah, pendidikan, perubatan dan bantuan pembangunan asnaf. Bentuk bantuan juga berbeza di antara satu negeri dengan negeri yang lain.
Kajian juga mendapati setiap pusat zakat mengagihkan bantuan terhadap mangsa yang terjejas akibat bencana wabak COVID-19. Namun, bantuan diberikan melalui asnaf yang berbeza-beza berdasarkan keperluan asnaf tersebut. Ini menunjukkan keprihatinan mereka dalam berhadapan situasi wabak ini. Walaupun begitu, ada kemungkinan mangsa bencana dan wabak yang terpaksa berhutang untuk hidup tercicir daripada menerima zakat yang layak untuk mereka disebabkan tidak ada peruntukan khusus mangsa bencana di bawah asnaf al-gharimin. Berikut merupakan cadangan pemberian zakat kepada mangsa bencana melalui asnaf al-gharimin. Yang pertama, bagi mangsa bencana atau wabak yang terjejas keperluan asas namun masih memiliki pekerjaan dan pendapatan, bantuan zakat yang perlu diberikan ialah dari sudut keperluan asas iaitu makan minum, pakaian dan kos membaiki rumah pada kadar tertentu dan dibayar secara sekaligus. Kedua, mangsa bencana atau wabak yang terjejas keperluan asas dan hilang pekerjaan, bantuan zakat adalah dalam bentuk keperluan asas juga dan ditambah dengan kos membaiki rumah pada kadar tertentu yang dibayar secara sekaligus dan ditambah lagi dengan bantuan sara hidup dalam tempoh maksimum 1 tahun ataupun sehingga mereka mendapatkan pekerjaan. Yang ketiganya, mangsa mempunyai simpanan yang lebih rendah dari kerugian sehingga terpaksa berhutang. Maka cadangannya ialah mangsa diberikan bantuan dari sudut keperluan asas dalam tempoh tertentu dan bantuan tunai sekaligus ataupun sekali beri. Bagi mangsa-mangsa bencana ataupun wabak yang memiliki anak yang sedang bersekolah, maka dicadangkan bantuan buku-buku dan alatan persekolahan diberikan kepada mangsa bencana ini. Dan bantuan juga diberikan kepada umat Islam yang kehilangan pekerjaan akibat wabak COVID-19, di mana kita tahu bahawa apabila mereka kehilangan pekerjaan, mereka terpaksa berhutang untuk memenuhi keperluan asasi mereka. Maka cadangan bantuan yang wajar diberikan ialah bantuan bagi memenuhi keperluan asas mereka. Kesimpulan kajian. Maka daripada kajian yang dilakukan oleh saya, maka saya membuat kesimpulan bahawa mangsa bencana dan wabak layak menerima zakat bagi menyelesaikan masalah kehidupan mereka. Jadi pentakrifan semula mangsa bencana dan wabak perlu lebih jelas agar bantuan zakat dapat diberikan secara optimal kepada mereka yang layak. Cadangan supaya mangsa bencana dan wabak dimasukkan secara khusus di bawah asnaf al-gharimin. Dan saya mencadangkan bahawa perlu dinyatakan secara khusus ciri-ciri mangsa bencana dan wabak yang melayakkan mereka memohon bantuan zakat. Lalu, pihak Majlis Agama Islam Negeri dan Pusat Zakat perlu memberikan pentakrifan yang jelas bagi memudahkan mangsa yang terjejas mengetahui kelayakan mereka dan memohon bantuan secepat mungkin. Sekian, terima kasih.